Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh keberkatan ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul di rumah Allah di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Hidayah, yang mana saat ini saat yang mulia sementara tunggu waktu Isyak. InsyaAllah mudah-mudahan majlis kita pada malam ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedikit sebanyak dapat menambahkan lagi ilmu agama kita. Mudah-mudahan dapat kita beramal dan menjadi hamba Allah yang saleh insya-Allah. Sidang muslimin muslimat yang berbahagia sekalian, malam ini cuba kita sentuh sedikit berkaitan dengan perkataan rahmat. Rahmat Allah. Kerana Nabi telah bersabda dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dan juga Al-Bukhari yang berbunyi, la yudkhilu ahadam minkum amaluhum jannata wala tujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Nabi kata, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah amalannya yang memasukkan salah seorang daripada kamu dalam syurga. Wala tujiruhu minan nar. Dan tidak pula ia menjauhkannya daripada neraka. Wala ana. Demikian juga dengan aku, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat daripada Allah. Hadis ni menceritakan pada kita bahawasanya rahmat ni anugerah Allah. Dan rahmat ni anugerah Allah, yang mana rahmat ini bahasa Arab. Kita sebut rahmat, kita sebut berkat, kita sebut hidayah. Bahasa Arab belaka tu. Dan salah satunya rahmat. Rahmat ini merupakan bentuk anugerah daripada Allah yang mana Allah berikan kepada manusia. Yang mana Nabi sebut, tidak akan masuk syurga kamu dengan sebab amalan kamu, dan tidak selamat daripada neraka dengan sebab amalan kamu, kecuali dengan rahmat Allah. Nabi kata, aku sendiri pun sama. Nak masuk syurga Allah ni kena dengan rahmat dia. Kalau setakat dengan amalan kita, tak padan, tak cukup. Tak setakat semayang 5 kali sehari, itu pun lewat sokmo. Itu pun kalau datang. Nah, sedekah, ya Allah, kedekut. Baca Quran, malah. Mana ibadat nak bawa ke syurga? Tak. Sedangkan syurga tempat paling bahagia, tempat yang Allah sediakan untuk orang soleh, orang muttaqin. Tapi Nabi sebut, boleh juga masuk syurga dengan rahmat Allah. Tak dengan rahmat Allah. Jadi rahmat ini menurut bahasa ialah belas kasihan ataupun kasih sayang. Rahmat ni. Tak kita sebut rahmat. Rahmat ni belas kasihan ataupun kasih sayang. Belas kasihan Allah, kasih sayang Allah. Nah, rahmat Allah. Manakala dari segi istilah ialah kasih sayang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, sama ada berbentuk fizikal atau rohani, duniawi ataupun ukhrawi. Tak kiralah. Nah, kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba-Nya, sama ada berbentuk fizikal ataupun rohani, dunia akhirat, semua tu rahmat. Jangan fikir rahmat lepas mati je, dak. Rahmat ni tak kira apa sahaja yang Allah bagi, tu dikira rahmat. Tak, kita selalu cakap dak, rahmat. Hujan rahmat. Tak, rahmat kawan tahun ni sawit untung banyak. Rahmat kawan tahun ni dak dapat anak, dapat cucu, maknanya rahmat.
Tak kira apa sahaja Allah bagi, dak itu merupakan rahmat. Dak kasih sayang ataupun belas kasihan. Dak belas kasihan Allah ataupun kasih sayang Allah. Contoh rahmat Allah. Nak bagi kita ni senang sikit nampak. Dak contoh rahmat Allah. Yang pertama, Allah bagi makanan dan minuman yang halal. Rahmat tu. Duk makan hari-hari ni halal. Kita usaha sendiri dengan peluh kita. Halal. Tak orang lain guna duit haram. Tak duit yang entah daripada sumber yang mana. Tak bagi nafkah anak bini dia. Tak, anak dia makan duit haram, isteri makan duit haram. Tapi kita alhamdulillah halal. Kita ikhlas kerja dengan titik peluh kita. Itu merupakan rahmat. Rahmat. Orang lain meniaga benda-benda haram. Jadi kita ni anugerah pada Allah dari segi makanan dan minuman yang halal. Yang halal. Contoh lagi, nak bagi kita nampak sikit tentang rahmat Allah. Kesehatan tubuh badan. Sehat. Orang lain duk seminggu klinik, kita sehat. Rahmat lah tu. Rahmat tu. Rahmat Allah bagi sehat. 70 dah. Boleh mari masjid lagi. Boleh bangun tengah malam lagi tahajud. Boleh semayang lama-lama. Boleh buat sunat. Nak menikah lagi boleh lagi. Maknanya rahmat lah tu. Suka selalu sebut bab nikah. Nak ceritanya rahmat. Ada orang lain muda-muda sakit dah. Kencing manis. Darah tinggi. Hari tu anak pergi hospital. Ada sebelah tu budak. Baru umur 8 tahun. Sakit buah pinggang. Allahu Akbar. Budak perempuan. Tanya mak dia. Sakit apa kak? Anak ni. Sakit buah pinggang. Umur baru 8 tahun. Ya Allah. Tengok sekarang. Jadi tubuh badan yang sehat merupakan rahmat. Rahmat. Ada orang tak pernah demam. Sehat semua. Tak apalah. Jagalah. Itu syukurlah banyak-banyak. Allah bagi rahmat pada kita dari segi tubuh badan kita sehat. Ada orang duk bulan pergi klinik. Ubat saja tu 1 tong. Buka bonek tu ubat saja. Satu beg, 1 tong besar sangat, 1 beg. 1 beg. Kita rahmat alhamdulillah. Tongkat Ali semua kita. Okey, itu contoh. Contoh yang ketiga. Rahmat. Nak bagi senang kita nampak lagi. Contoh rahmat Allah anugerah pada kita, keluarga yang berkasih sayang. Keluarga kita. Tak ada masalah. Anak kita okey, ada 5 orang, okey belaka 5 orang, isteri kita tak bahagia. Ada rumah sebelah tu kongkeng, bergaduh semua. Malam-malam duk bergaduh lagi, anak pula tak balik rumah. Kita alhamdulillah rahmat. Rahmat tu. Syukur banyak-banyak. Anak kita kadang-kadang ramai 10 orang tapi okey belaka, dapat kita kontrol. Orang lain anak 3 je, Allah pening sakit kepala. Dengan cucu, dengan menantu, dengan suami, macam-macam. Maknanya keluarga bahagia itu merupakan rahmat Allah Subhanahu Taala. Nak ceritanya rahmat ni luas. Luas. Okey, seterusnya lagi di antara rahmat yang Allah anugerahkan pada hamba-Nya, jiwa yang suci, jiwa tenang. Tak sabuk. Allah kawan tengok demo ni senyum semua. Tak tenang je. Padahal masalah ada sangat. Setiap kita ni ada masalah, tapi jiwa tenang. Mutmainnul qulub. Jiwa kita tenang. Ingat pada Allah semua. Allah uji sikit ingat pada Allah. Maknanya jiwa kita sentiasa tenang. Dia panggil sakinah. Ketenangan tu ada. Ini pun merupakan rahmat. Dan banyak lagi lah. Di antara contoh-contoh rahmat yang Allah anugerahkan pada kita dari segi ilmu agama.
Nah, orang lain tak dapat datang dengar kuliah, kita boleh datang. Nah, orang lain tak dapat baca Quran, kita boleh baca. Orang lain tak dapat dengar kuliah agama, kita dapat dengar. Itu rahmat juga. Sebab itulah rahmat dan hidayah ni dia lebih kurang. Hidayah petunjuk. Rahmat ni kasihan belas. Nah, dia sepupu dua tu, rahmat dengan hidayah. Nah, maknanya lebih kurang ni. Dua-dua ni dia panggil anugerah pada Allah yang Allah berikan kepada manusia. Hanya orang yang mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah yang akan bahagia di dunia dan sejahtera di akhirat. Sebab itulah bila kita solat jenazah, apa kita doa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada warhamhu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunkanlah dosa dia ya Allah. Nah, kalau perempuan Allahumma ighfir laha, ya Allah, ampunkanlah dosa jenazah ni ya Allah. Warhamhu, dan rahmatilah dia ya Allah. Nah, warhamha, warhamhu, dan rahmatilah ruh dia ya Allah. Tengok nak rahmat. Orang meninggal lagi dia nak pada rahmat. Dia nak sangat pada rahmat. Nah, sebab itulah kalau boleh bila ada orang meninggal, kita datanglah solat jenazah. Semakin ramai orang semayang, semakin banyak rahmat dapat ke si mati. Si mati dia nak sangat kepada rahmat. Sebab tu dia sebut Allahu yarham. Nah, Allahu yarham. Nak sebut nama orang meninggal ni, sebutlah depan tu Allahu yarham. Itu doa tu. Allahu yarham. Semoga Allah merahmatinya. Kita sebut arwah je. Nah, tak apa arwah pun. Tak, arwah tu arwah ni. Tak, apa salah sebut Allahu yarham depan. Allah yarham nama dia. Allah yarham nama dia. Mudah-mudahan Allah merahmati. Nah, kita doa semoga Allah cucuri rahmat ke atas ruh. Nak ruhnya. Maknanya orang meninggal lagi lah dia nak sangat kepada rahmat. Rahmat ni bukan hanya dunia sahaja. Akhirat pun dia nak juga kepada rahmat. Itulah. Jadi di antara mereka yang mendapat kebahagiaan ialah mereka mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Betapa luasnya rahmat Allah ini terhadap sekalian makhluk sehingga binatang mengasihi anaknya disebabkan rahmat Allah. Manusia yang jauh dari rahmat Allah, hidupnya akan selalu ditimpa kesusahan demi kesusahan dan hati tidak akan senang dan tenteram. Rahmat Allah ni luas. Sampai binatang pun Allah bagi juga. Bila dia beranak, dia bagi susu ke anak dia, dia sayang, belas kasihan pada anak dia. Itulah nak ceritanya betapa besarnya rahmat Allah, dia mengatasi kemurkaan Allah. Dan manusia yang jauh pada rahmat Allah, maka dia akan ditimpa kesusahan. Tak tenang jiwa dia. Sebab itulah ada satu kumpulan malaikat, nama dia malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Satu jemaah, satu rombongan malaikat ni, malaikat rahmat panggil dia. Malaikat rahmat ni kerja dia turunkan rahmat. Malam-malam dia terbang cari. Malam-malam terbang. Pergi rumah-rumah, pergi masjid tengok. Masjid mana ada kuliah, dia turun rahmat. Rumah mana ada duk mengaji ke, duk buat apa, majlis apa-apa, bersama keluarga, turun rahmat. Malaikat rahmat ini malaikat yang dia turunkan rahmat. Dan dia pergi tak kiralah ke mana sahaja dan dia tidak akan masuk kalau sekiranya ada benda-benda yang menghalang. Contohnya, rumah tu duk menyanyi. Ataupun rumah tu ada patung, tak masuk. Rumah tu ada anjing, tak masuk. 2-3 hari lepas ada apa? Program apa? I want to touch a dog. Allah. Dia nama program tu manis. Saya ingin menyentuh anjing. Oh, sedap program dia.
Siapa pergi, ada pergi? Tak ada. Tak. Wallahu a'lam lah dah. Lah ni kalau buka Facebook, buka WhatsApp, gambar anjing je. Anjing dengan orang. Duk cium anjing lah, duk peluk anjing lah, anak bini, duk suami ambil gambar dengan anjing. Ya Allah. Pakai tudung labuh berpeluk anjing juga. Tengok, ya Allah, program. Nah, I want to touch a dog. Allahu akbar. Ya, bila timbul masalah ni alhamdulillah, ilmu kita pun semakin luas dah. Macam-macam ulama sekarang ni dah. Ustaz ni, profesor, doktor ni duk bincang masalah anjing. Ya, terbaru pun ada pula keluar. Nak macam-macam. Macam hari tu masalah apa? Masalah yang terbaru baru ni raya haji, masalah anak bulan. Mekah raya hari Jumaat, kita hari Sabtu. Sudah. Timbul masalah, maka ulama-ulama dapat bagi penerangan, penjelasan. Sebab itulah Nabi sebut ikhtilafu ummati rahmah. Rahmat juga. Perbezaan umat aku, perbezaan pendapat umat aku rahmat. Rahmat tu. Kita semakin luas. Oh, lagu ni hukum anjing ni. Nah. Macam-macam pendapat dah. Boleh buka sendirilah nak cerita panjang bab anjing ni. Nah. Cuma kita buat rumusan, maknanya program tu tak sepatutlah dia buat sebab dia seolah-olah tidak menghormati pendapat Imam Asy-Syafi'i. Walaupun ada mazhab lain mengatakan sentuh anjing tak apa. Nah, tapi kita ingat Malaysia mazhab rasmi mazhab Imam Syafi'i. Dan uruf ni, suasana orang Malaysia ni dia benci anjing. Semua anjing. Walaupun ada pendapat kata boleh, mazhab Maliki boleh anjing. Tapi Syafi'i tak boleh. Nah, ada hukum haram, hukum makruh. Nah, maknanya dia seolah-olah tidak menghormati pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, dia kata tujuan dia buat program tu untuk memberi pendedahan pada orang Islam supaya tidak takut pada anjing. Tak takut ke anjing. Dan dia jemput ustaz mari ceramah mula-mula tu. Ustaz tu tak tahu, dia ceramah je. Masa ceramah tu tak ada anjing pun. Dia ceramah. Dia ingatkan nak beri penjelasan biasa je. Okeylah. Orang bukan Islam pun dapat tahu. Tiba-tiba lepas tu ada acara pula. Acara cium anjing, acara peluk anjing. Sudah. Mungkin dunia semakin hampir nak kiamat. Semakin hampir nak kiamat dah. Sikit lagi kita buat. Macam-macam. Maknanya ini sekarang ni dak Jakim sendiri pun akan panggil lah penganjur tu. Panggil penganjur, penerangan dan banyaklah komen-komen daripada ustaz-ustaz. Macam-macam lah ada. Jadi mudah-mudahan benda ni kita kena ingatlah, benda ni benda sebenarnya boleh mencelarukan umat Islam sebenarnya. Sebab benda ni orang awam dia tak tahu nyayanya. Ustaz-ustaz tak apalah. Dia tak tahu apa. Lepas ni dia bela anjing rumah dia. Dia peluk anjing, dia cium anjing. Walaupun anjing ni kering tak apa, tapi kita pastikan kering. Sebab anjing ni dia guna lidah dia jilat badan dia. Dia jilat, kita peluk dia. Walaupun kita kering, tapi dia tu pastikah dia tu kering. Dan satu hadis tadilah, maknanya malaikat rahmat tak masuk kalau rumah ada anjing. Satu ketika Nabi berjanji dengan malaikat Jibril. Ada buat temu janji. Bila sampai masa yang dijanjikan tu, Nabi tengok rumah dia ada anak anjing seekor. Maka Nabi terkejut. Tanya Aisyah, anjing siapa masuk ni? Entahlah. Nabi pun usir. Nabi halau anjing keluar. Bila anjing tu keluar, malaikat Jibril baru sampai. Nabi tanya, wahai Jibril, kenapa kamu tak datang sedangkan kamu berjanji dengan aku? Aku tak datang sebab rumah kamu ada anjing. Jibril jawab. Malaikat tak masuk kalau rumah ada anjing.
Itulah pendapat mazhab Syafi'i mengatakan makruh kita bela haji di rumah. Ya, dan kita sengaja nak pergi peluk cium tu haram. Sebab najis. Najis. Macam taik seketul. Kita pergi ramah. Tak apa, lepas ni kita basuh lah. Tak. Kita buat majlis sentuh taik. Nah, pakak-pakak begok semua, okey kita main taik. Tak apa, lepas ni kita basuh. Boleh lagu tu. Nah, memang dari segi hukum tak ada masalah, boleh basuh, tapi kita sengaja pergi sentuh tu haram. Tapi kalau tersentuh tak apa. Tak, anjing mari jilat kita, tak apa kita basuhlah 7 kali. Tak, sekali dengan air campur dengan tanah. Maknanya kita sengaja tu tak boleh. Ini sampai peluk, cium. Dah ambil gambar sekali, ya Allah. Tak, benda ni sebenarnya tak boleh nak merosakkan umat Islam, dan sebenarnya dia daripada Islam liberal. Tak, Islam bebas. Sekarang ni nak suruh Islam jadi liberal, bebas. Nak bebas lah. Nak dicari nas-nas yang boleh nak menaikkan lagi hukum hakam, nak sama ratakan. Maknanya benda ni boleh, itulah. Tak menyebabkan sekarang mungkin sikit lagi orang tak respect lah pada ulama-ulama. Nak lebih utamakan kepada Islam liberal ni yang nak guna apa ni hukum-hukum yang pendapat tak berapa kuat, tapi diambil juga. Jadi begitulah secara ringkas malam ini kita cuba sentuh sedikit berkaitan dengan satu anugerah Allah dinamakan rahmat. Yang mana rahmat ini kita kena ingat kasih sayang Allah, dan kita kalau boleh cubalah menjadi hamba Allah yang sentiasa berada dalam rahmat Allah. Tak kira lah apa sahaja kita buat dari segi makanan kita, dari segi keluarga kita, cubalah mudah-mudahan rahmat Allah itu sentiasa turun pada kita. Jadi begitulah secara ringkas, cuba sentuh sedikit berkaitan dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan dapatlah kita dapat menambahkan ilmu kita berkaitan dengan pengertian rahmat Allah ini, yang mana ia merupakan satu anugerah pada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, insya-Allah.